أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 14, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib sama dan basar dan kalam, dan kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Atas qaul, atas pandangan ulama, subuk sifat maknawiyah. Subuk sungguh sifat maknawiyah. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kerana jika tiada wajib baginya, bagi Allah, sifat ini, sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, sampai kaunuhu mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, sama basar kalam, sampai kaunuhu mutakalliman. Nescaya berkehendak oleh Allah kepada yang mengadakan, atau kepada zat, atau kepada mereka yang menolak daripada Allah akan kekurangan. Kerana jika tiada wajib baginya, bagi Allah, sifat ini, sifat sebelah lah. Sebelah sifat ni masuk di bawah sifat istighna, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih. Betul situ. Sambung di lakah, sambung di sama, basar, kalam. Lakah pula kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Sebelah. Yang masuk di bawah makna istighna. Lagi baki 9 masuk di iftikar. Mana iftikarnya? Hak lagi tinggal tu lah. Mana? Wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. 9. Itu masuk dalam iftikar. Ya, kerana jika tiada wajib baginya bagi sifat ini, hak sebelah tu lah. Nescaya berkehendak oleh Allah kepada yang mengadakan, atau kepada zat, atau kepada mereka yang menolak daripadanya akan kekurangan. Nescaya berkehendak kepada 3 perkara ni. Kepada yang mengadakan, berkehendak kepada zat, berkehendak kepada yang menolak kekurangan. Hak ni hak mana pula ni? Hak ni balik semula lah kita pada sifat 20. Lebih pada sifat 20. Jadi untuk permulaan, yang masuk bawah sifat istighna sebelah, masuk dalam sifat iftikar 9. Hak sebelah dengan 9 ni di jadual tu ada bukan panah tak panggil tau. Panah ni kena ada gitu tau.
Dan jadual tu tak ada gini tau. Kan dia gini dia kena ada tu panah. Mana ada belaka tu. Cuma istighna iftikar ni dia ada selang-seli. Hak mudahnya hak sambung, hak tak ada selang-seli. Mana? Sifat nafsiyah wujud. Sifat salbiyah qidam sampai wahdaniyah. Sifat ma'ani kudrah sampai ke kalam. Sifat maknawiyah kaunu qadirah sampai kaunu mutakallimah. Tu mudah sebab dia disusun gitu. Nafsiyah satu saja wujud. Salbiyah 5, qidam sampai ke wahdaniyah. Ma'ani 7, qudrah sampai ke kalam. Maknawiyah 7, kaunu qadirah sampai kaunu mutakallimah. Fardu kifayah. Fardu kifayah ni padang level kita surah imam ni. Tu dia direct tak? Dia straight. Istighna iftikar ni dia ada selang-seli sikit. Istighna wujud sampai ke qiyamuhu binafsih. Berarti situ. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah atau iftikar. Tinggal tu dulu. Lakah kepada istighna'nya sama, basar, kalam. Lepas tu lakah ke ujung lah. Kaunuhu lah pula. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadi tengah tu iftikar. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah. Kena campur lagi 4. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. 9. Apa ni? Pagi-pagi ni kejap lagi lah. Pagi-pagi ni tak letih tak apa lagi dah pagi-pagi ni. Ke penat dah. Penat tu belah malam. Kuliah maghrib mungkin mengantuk. Pagi ni sudah makan, sudah apa dah ni. Ni pecahan-pecahan ni fardu kifayah. Tapi fardu, bukan sunat. Wajib tapi kifayah. Fardu kifayah pula ni bukan ilmu fiqh, bukan ilmu tasawuf. Fardu kifayah ilmu tauhid. Mana biar naik kepada fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ni dia lebih mengkemahkan lagi, mengkejapkan lagi kitanya. Jadi selesai dah bicara sifat 20, sifat rasul apa semua, pergi kepada 2 kalimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa 2 kalimah ni besar sangat ni? Sehingga kan orang kafir nak masuk Islam bukan baca ayat lain. Kena baca hak 2 kalimah ni. Orang kafir tu hak kekal neraka selama-lama tu. Kalau mati kafir tu, nak masuk Islam bukan baca hak lain. Kena ucap 2 kalimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu wajib ke tak? Atau khilaf ulama' lah pulaknya. Mazhab Syafi'i wajib kena asyhadu. Mazhab Maliki tak payah asyhadu. La ilaha illallah pun boleh dah lah. Sebab tu kita nak masuk Islam ni jangan duduk tekan. Asyhadu. Dia syadu. Tak payahlah. Biarlah. Payah nak syadu ni. Awak ambil la ilaha illallah. Mudah. Muhammadur Rasulullah. Mudah. Asyhadu. Orang hak lahir sebagai orang Islam pun syadu. Jadi asyhadu tu ulama berkhilaf pandangan. Orang kafir nak masuk Islam. Kan kita dengar orang ajar kan. Asyhadu. You duduk tangan kan. Asyhadu. Tapi kalau dilekat asyhadu tak boleh. Tak apa. Tinggal tu dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ambil tu dulu. Badan ni jangan duduk. Asyhadu tak jadi Islam kau tak asyhadu. Lari kawan tu. Awal-awal maksa dah dia ni. Iyalah. Ni. Tu biasa sebut gini kata. Kita naik darat dulu molek-molek. Kita kira semula. Dia tengah lemah lauk tu kata dia. Kalau mati kekal neraka tu. Kita naik lauk dulu, naik darat dulu dia kata. Barulah lega molek. Ambil asyhadu semula. Mana biar pelepah dulu. Lega dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lega pada ni. Lepas lega tu barulah kita
Memang nak kena baca asyhadu juga. Nanti nak solat, kena baca tasyahud juga. Memang dia kena baca ke asyhadu. Tapi makna apa ni? Biar selesai dulu. Orang seperekat. Nak masuk Islam, mu nak kerak bawah tu. Dia tanya kawan tu. Ya kenapa pula yang duduk macam nak mayah ni? Ya? Kena kerak bawah tu orang masuk Islam. Kena berkhitang tu lah. Kenapa jadi buat nyusah gitu? Kan wajib berkhitang. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Mazhab Maliki, Hanafi tak wajib berkhitang pun. Dua-dua ni. Seri. Tak seri anak ni. Hak wajib berkhitang mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Mazhab Hanafi, Maliki tak wajib berkhitang. Kita bermazhab Syafi'i, kita berkhitang lah. Ni nak cerita ni orang kafir nak masuk Islam. Jangan kita menyusahkan dia. Saya nak masuk Islam, tapi berkhitang ni saya takut. Biarlah, tak mau berkhitang tak payah berkhitang. Masuk Islam je dulu. Lepas tu cerita semula lah. Dia nak ke, dia tambah. Tak payahlah. Pakai mazhab Hanafi, Maliki. Itu je lah. Orang nak masuk Islam, dia nyusah pula. Tapi kenapa kan nak orang kafir nak masuk Islam, kena ucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab terkandung di dalam tu hak kita duk ngaji Aqaidul Iman yang 50. Jalanan masyhur yang 36. Jalanan muktamad sifat 13. Hati. Atau besar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Kita ni hak Islam bukan mari daripada asyhadu an la ilaha illallah. Kita Islam ni mari daripada mak ayah. Kita ni orang Melayu ni, kita Islam mari daripada mak ayah. Sebab kalau ada orang Melayu, mak ayah dia Islam, tapi dia tak pandai mengucap langsung. Islam tak dia? Islam macam mana dia tidak pandai mengucap? Mengucap ni orang kafir. Hak dia ni mak ayah dia Islam. Dia automatik Islam. Bukan mari daripada dua kalimah syahadah, bukan. Manakala kita jumpa orang Melayu, kata orang Melayu ada. Dia tak reti mengucap dengan syahadah. Tak pernah semayang. Tapi dia macam kita juga. Mak ayah Islam macam kita. Bukan mak ayah dia mu'allaf ke. Kalau mak ayah dia mu'allaf, jahil dia mak ayah mu'allaf dia. Tak. Dia macam kita ni. Ayah kita, tok kita, nek kita. Sampai ke lapis ke berapa? Hok masuk Islam. Tahu? Tahu dah. Tahu setakat tauki je. Tauki. Ayah pada tauki? Tauki pada tauki? Tahu? Tak tahu orang kita. Jadi maknanya dia ni macam kita juga. Maknanya berlapis-lapis nu Islam dah. Siapa dia mengucap tak pandai. Kita nak hukum dia macam mana? Orang Islam macam mana mengucap tak pandai. Dia bukan macam orang kafir hok nak masuk Islam. Dia panggil Islam baka. Islam warisi. Islam bakalah. Mau ayat Islam anak automatik Islam. Tu je. Tak pandai mengucap, dia orang Islam. Kita ni pilih Islam, kita warisi. Yang kita nak tekannya iman, aqaidul iman yang 50. Yang terkandung maknanya di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kita warisi daripada ibu bapa Islam kita tu. Ni. Jadi hak daripada la ilaha illallah ni pecah kepada istighna dan iftikar. Ini bukan fardu ain lah, ini fardu kifayah. Dia kadang-kadang orang belajar ni dia nak hak asasah. Dia kalau nak belajar fardu ain saja, saya biasa pergi satu tempat yang mana nak fardu ain saja. Saya kata nak fardu ain saja, saya tak boleh baca kitab kata. Saya kena buat nota gitu je. Kalau saya baca kitab, mana serendah-rendah kitab faridah pun campur dengan fardu kifayah dah. Bukan fardu ain saja. Kitab fiqh gitu juga. Di dalam tu bukan fardu ain saja, ada fardu kifayah kita belajar, ada sunat kita belajar. Kalau betul-betul nak fardu ain kau kata, kena buat nota-nota, ambil tajuk-tajuk gitu je lah.
Ni kitab Faridah ni, kitab hak paling rendah dah ni. Tapi bicara ta'alluq dahulu. Panjang mana bicara ta'alluq? Ta'alluq sifat kudrah ada 7. Ni suluhi lagi, tanjizih hadis 3, qabdah 3. Itu semua fardu kifayah. Lepas tu kalau mengajar tinggallah ta'alluq ni payah ke apa nak faham. Kalau tinggallah kalau kita ambil kitab. Kena bacalah. Tapi saya sentiasa beritahu, ni fardu kifayah. Boleh alhamdulillah, tak boleh ulang balik. Gitu je lah. Ini pecahan-pecahan pun samalah. Istighna ada 11, iftikar ada 9. Apa dia istighna? Terkaya Allah, lepas Allah daripada segala-gala yang lain makhluk lah. Iftikar dengan makna berkehendak kepada Allah oleh sekalian, oleh yang lain daripada Allah. Mana berkehendak kepada Allah oleh sekalian makhluk. Atau kalau kita kaitan istighna dengan makna Allah terkaya. Sebut terkaya ni kita bahasa kita tak faham. Oh, terkaya, kaya nombor 1. Manusia yang terkaya di dunia. Bukan gitu. Terkaya dengan makna Allah lepas, tidak berhajah, tidak berkehendak kepada selain daripada Allah, iaitu makhluk. Dengan mana Allah lepas daripada makhluk. Iftikar sebalik, berkehendak oleh tiap-tiap yang lain makhluk kepada Allah juga. Iftikar. Istighna, Allah Ta'ala terkaya lepas daripada segala-gala makhluk. Iftikar, berkehendak oleh segala-gala yang lain daripada Allah makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istina iftikar ni lah yang terkandung di bawah la ilaha illallah. Maksud di bawah ilah. Tuhan ni al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Kan kita kan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Kenapa tengah tu dipanjang? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Di tengah terpanjang sikit terjemahan. La, tiada. Illa, melainkan Allah. Tapi ilaha tu jadi Tuhan yang disembah dengan sebenar. Itu makna ilah. Ilah dengan makna al-ma'budu bihaqqin. Al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Jadi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Tuhan yang disembah dengan sebenar ni Tuhan yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Mana ni? Sifat 20 secara tafsir, secara terperinci. Kemudian nak pecah pula. Pecah istighna dahulu, baru nak pergi pada iftikar. Jadi yang maksud buat istighna, wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih. 5 tu. Dan wajib, sama dan basar. Ini wajib pada akal. Sama, sifat sama bagi Allah. Dan basar, bapak basar bagi Allah. Dan kalam, dan kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Tambah 3 ni atas qaul subuk sifat maknawiyah, atas pandangan sabit sungguh sifat maknawiyah secara tafsir juga. Sifat 20 lah. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadi 11. Kalau jalanan sifat 13, kalau jalanan sifat 13 istighna 8, iftikar 5. Mana kita ni? Main nombor hari ni. Main nombor. Sekarang lu biasa duk main nombor duit kan? Berapa ringgit? Berapa ringgit? Berapa ringgit?
Bayar, lepas tu dipunju. Bayar, lepas tu dipunju. Punju tau. Duit balik tu lah, bukan punju. Punju lah. Mari mana perkataan punju? Orang tak faham. Duit punju tak cukup. Punju tak sebut ni? Punju lah. Orang Kelantan punju kau. Orang Kelantan tak punju. Lepas tu orang Kelantan bagi duit benda, duit balik. Duit balik. Dah? Cucu. Dah punju tak tahu? Ya kedok ni. Jangan gitu lah. Tak ada duit punju, cucu je. Tak ada punju. Cuba tengok FB. Ada tau. Yang gitu. Cucu ialah pernah dengar. Tak ada punju. Nanti tengok semula. Tak ada nak ngalah ni. Malu ni kalau tak ada. Tak ada semua punju. Cucu je. Cucu je tahulah cucu tu. Tak ada FB. Ada. Ada kau? Apa dulu. Cucu. Punjuk? Tunggu dulu tu. Ada tu bagi orang tolong. Takut nak keluar perkataan. Takut orang tak faham. Dia kata tak ada pula. Akhirnya ada. Nanti dulu ada lah tu. Saya cakap ni kadang-kadang tak tahu mari mana. Sebab duduk di Thailand, cara Thailand. Duduk di Kelantan, cara Kelantan. Duduk di Besuk, cara Besuk. Jadi keluar perkataan tu tukar bimbo. Tak tahu mari mana. Cuma sebut je. Macam itu lah. Cerak. Orang lah mana kata, mana ada cerak ustaz? Tak ada apa cerak. Kalau pergi cerak boleh. Mu tak pergi je pun. Cerak tu pastilah tu cerak. Saya biasa sebut cerak sebab tu saya biasa sebut. Akidah ni kena cerak molek. Kena tahkik. Tahkik tu bahasa Arab. Cerak tu bahasa kita. Kita dulu lah. Dia kata ada ustaz cerak. Tahkik. Cerak. Kena sahih. Hak tadi tu dia bawa istighnaq 11, bawa istikar 9, sifat 20. Kalau sifat 13, istighnaq jadi 8. Iftikar jadi 5, 13. Jadi sekarang ni kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran dan kaunuhu mutakalliman atas qaul subuk sifat maknawiyah. Mana pun sebut sifat maknawiyah ni? Sabit tetap sifat maknawiyah yang mana wajib kita berpegang secara tafsil. Sekarang sifat maknawiyah ni kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Ijma' ulama ianya sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat 20 ke sifat 13 ke, kaunuhu tu ijma' ulama ianya sifat kesempurnaan bagi Allah. Sehingga kaum Mu'tazilah sendiri pun tak tolak sifat kaunuhu. Mu'tazilah wujud kidam baka itu ijma', tolak kafir terus. Wujud kidam baka sampai ke wahdaniyah, kaunuhu pun sama juga. Ijma' termasuk Mu'tazilah sifat kesempurnaan bagi Allah. Yang Mu'tazilah tolak sifat kudrah sampai ke sifat kalam. Itu Mu'tazilah tolak. Di zat Allah tak ada sifat kudrah. Di zat Allah tak ada sifat iradah ilmu sampai ke kalam. Tapi Allah berkuasa dengan zat. Berkehendak dengan zat. Mengetahui dengan zat. Hidup dengan zat. Mendengar, melihat, berkata-kata dengan zat, bukan dengan sifat. Ini Mu'tazilah. Bila Allah berkuasa dengan zat, Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran. Keadaan Allah yang kuasa dengan zat. Kita ni ahli sunnah, kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa dengan sifat qudrah. Itu beza. Jadi kaunuhu ni sifat Allah. Cuma jalanan sifat 13 tak payah pegang secara tafsil.
secara detail, secara halusi, tak payah. Sifat 20 ada. Kaunuhu pun kena perinci juga. Itu je beza dianya. Kaunuhu qadiran, sifat maknawiyah sampai kaunuhu mutakalliman, ijma' sepakat semua sekali termasuk Mu'tazilah. Ianya sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang bezanya kena tafsir kedok, kena pahalusi kedok. Sifat 20 kena pahalusi hak kaunuhu. Sifat 13 tak payah perhalusi. Setakat berpegang di akidah kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, sebahagian daripada sifat kesempurnaan bagi Allah. Pici-pici tak payah. Pici wujud sampai ke kalam cukup. Itu sifat 13. Jadi kalau sifat 13, maksud dia bahawa istighna 8, maksud dia iftikar 5. Sebab dia tak ada kaunuhu. Ni kata main nombor ni, main bilangan ni. Istighna, iftikar. Hak sifat 20, istighna 11, iftikar 9. Kalau sifat 13, istighna 8, iftikar 5. Boleh cari tau, mudah je waktunya. Kenapakah 11 sifat ni masuk di bawah sifat istighna? Kenapa? Bila Allah bersifat dengan sifat istighna, maka wajib bagi Allah, wajib pada akal bersifat dengan 11 sifat ni. Kenapa? Kerana. Sekarang, kenapakah 11 sifat ni masuk dalam istighna? Kerana jika tiada wajib baginya bagi Allah, sifat ini sebelah ni lah, nescaya berkendak kepada yang mengadakan. Berkendak pada yang mengadakan. Berkendak kepada yang mengadakan. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat 13 ni, nescaya Allah berkendak sifat sebelah ni, nescaya Allah berkendak pada yang mengadakan. Hak ni kalau Allah tidak bersifat mana? Kalau tak ada sifat wujud, tak ada sifat kidam, tak ada sifat baqa', tak ada sifat qiyam mukhalafatul hawadis, dan tak ada sifat qiyamu binafsi, makna yang kedua. Sebab kita bicara sifat wujud Allah, wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benar, wujud yang zati, wujud yang sungguh-sungguh. Wujud yang macam mana? Yang tidak ada permulaan. Bila tidak ada permulaan, pasti tidak ada kesudahan. Bila tidak ada kesudahan, tidak ada permulaan, wujud Allah, tidak ada kesudahan, wujud Allah, pasti Allah bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan Allah akan segala perkara yang baru. Sebab apa? Allah ada sedia kala, tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Yang baru ada, tapi ada permulaan yang akan ada kesudahan. Mukhalafah lah tu. Ada ni. Jadi kalau Allah tidak bersifat dengan sifat wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadis, pastilah Allah berkehendak kepada yang menjadikan. Sebab apa? Sebab Allah macam kita. Hawadis yang baru macam kita. Ada. Tapi asal tak ada. Bila ada asal tak ada, berkehendak kepada yang mengadakan. Kalau tidak bersifat dengan qidam, baqa', wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis. Dan qiyamu binafsi, makna yang kedua. Kalau tidak bersifat ni, qiyamu binafsi, jangan lupa ada dua makna. Ingat ke tak kita ni? Faridah ni raung yang kedua ni. Raung yang kedua. Nanti kan raung yang ketiga kan? Habis Faridah. Lepas tu surah Imam 3 kali Faridah. Kejut orang. Akhirnya panggil surah Faridah. Tak panggil surah Imam dah lah. Dah Faridah sampai 3 kali. Dah. Kita sekarang ni Faridatul Fara'id, round yang kedua. Pusingan yang kedua dah ni.
Bila dia baca kitab pada orang ramai ni, cari kitab yang ni, yang mudah lah, yang mudah difahami. Faridah lah. Hak payah tu fardu kifayah. Hak payah tu fardu kifayah. Jadi qiyamu binafsi dia ada dua makna. Qiyamu binafsi, terjemahan dia, berdiri Allah dengan sendiri. Itu hanya terjemahan. Berdiri Allah dengan sendiri. Itu terjemahan. Apa makna dia? Allah tidak berkehendak kepada zat dan Allah tidak berkehendak kepada yang menjadikan. Jadi kalau Allah tidak bersifat dengan, tidak berkehendak pada yang menjadikan, berarti Allah berkehendak pada yang mengadakan akan Allah. Gitu. Kerana jika tiada wajib baginya bagi Allah, sifat ini, sifat hak sebelah ni, nescaya berkehendak oleh Allah kepada yang mengadakan. Hak ni kalau Allah tidak bersifat dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis dan qiyamu binafsi, makna yang kedua. Dia kena duduk gitu. Nampak tak tu? Kita ulang balik tak apa. Atau kepada zat. Atau kepada zat. Nescaya Allah Ta'ala berkehendak kepada zat. Jikalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, makna yang pertama. Makna yang pertama. Mana qiyamuhu binafsih makna yang pertama? Tidak berkehendak Allah kepada zat. Bila Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih makna yang pertama, berarti Allah berkehendak kepada zat. Mustahil. Sebab yang berkehendak kepada zat adalah sifat. Sifat yang nak duduk di zat. Jadi kalau Allah berkehendak pada zat, berarti Allah bukan zat. Sebaliknya Allah sifat. Mustahil sama sekali kita berpegang Allah Ta'ala Tuhan, zat yang wajib ada, yang bersifat. Apalah bersifat? Tuhan ni zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi sifat kesempurnaan ada di zat Allah. Jadi zat Allah tidak berkehendak pada zat yang lain. Yang berkehendak pada zat adalah sifat. Contohlah. Kita ni zat. Tubuh kita ni zat. Di tubuh kita ada sifat qudrah. Sifat tenaga. Jadi qudrah berkehendak kepada zat. Duduk di zat tubuh kita. Adapun zat tubuh kita tidak berkehendak kepada zat yang lain. Benda kita ni, zat tubuh kita ni, adakah berkehendak pada zat yang lain? Qudrah, tenaga, berkehendak kepada zat tubuh kita. Jadi qudrah Allah jadikan duduk lekat di zat tubuh kita. Maka sifat qudrah berkehendak pada zat tubuh kita. Zat tubuh kita ni berkehendak tak kepada zat yang lain? Tak. Duduk latar, duduk bumi kerana tarikan graviti. Bukan berkehendak kepada bumi. Kan ada? Kerana tarikan graviti. Naik ke atas tu tak ada nak ke bumi dah. Hanya terapung je lah. Cuma oleh kerana ni, zat kita ni berjisim, berbentuk, bertokar, perlu kepada ruang kosong. Kalau tempat tu sudah padat, tak boleh nak masuk. Ada ni? Ni, zat tubuh kita ni perlu pada ruang kosong. Boleh masuk dalam tiang? Boleh lah, tengok cerita kartun. Tu masuk dalam tiang, keluar daripada tiang. Tu cerita kartun. Cuma oleh kerana zat kita ni berjisim, berbentuk, zat kita perlu kepada ruang kosong. Tapi adakah zat kita berkenaan pada zat lain? Tidak. Yang berkenaan pada zat adalah sifat. Sekarang Allah bukan sifat. Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Apabila Allah zat, tidak berkenaan pada zat yang lain.
Jadi kalau Allah tidak bersifat dengan sifat qiyam bi nafsi, nescaya Allah berkehendak kepada zat, mustahil sama sekali. Berkehendak pada yang mengadakan jika tidak bersifat dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith dan qiyam bi nafsi, makna yang kedua. Sebab makna yang kedua mudah je qiyam bi nafsi ni. Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi akan Allah. Sebab apa? Sebab Allah ada sedia kala. Atau kepada mereka yang menolak daripada berdoa akan kekurangan. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat sebelah ni, nescaya Allah berkehendak kepada yang menolak daripada berdoa akan kekurangan. Mana sifat kekurangan? Pekak, buta, bisu. Itu sifat kekurangan. Kalau Allah tidak bersifat dengan samak, basar dan kalam, tidak bersifat dengan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalimah, pastilah Allah bersifat dengan pekak, buta, bisu. Itu sifat kekurangan. Maka Allah akan berkehendak kepada yang menolak, yang menghilangkan sifat kekurangan daripada zat Allah. Mustahil sama sekali. Jadi kata, kalau tak ada sifat istighnaq yang sebelah ni, nescaya Allah berkehendak pada yang mengadakan, nescaya Allah berkehendak kepada zat, nescaya Allah berkehendak kepada yang menolak, yang menghilangkan sifat kekurangan daripada zat Allah. Ini mustahil belaka. Bila Allah bersifat dengan sifat istighnaq yang sebelah, Allah bersifat dengan sifat sebelah ni, nescaya Allah terkaya daripada yang mengadakan, terkaya daripada zat, dan terkaya daripada yang menolak, yang menghilangkan sifat kekurangan di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tidak berkehendak pada yang mengadakan? Sebab Allah ada sedia kala. Bila Allah ada sedia kala, pasti tidak ada kesudahan. Bila Allah ada sedia kala dan tidak ada kesudahan, mukhalafatul lil hawadith, bersalahan Allah akan segala yang baharu. Makna apa? Allah tak serupa dengan yang baharu. Sebab yang baharu ada, tapi ada permulaan, akhirnya akan ada kesudahan. Ini susunan sifat 20. Allah ada yang hakiki, ada yang sebenar-benarnya, ada yang tidak diadakan oleh yang lain. Ni kita ni adalah. Bukan kata tak ada, kita ni ada sebagai hamba Allah. Tapi ada kita ni asal tak ada. Nanti akan menempuh pula tak ada. Hak tok nenek kita itulah sudah menempuhi tak ada yang kemudian. Jadi ada kita ni duduk tengah antara dua Adam, dua tak ada. Tak ada sebelum dan tak ada selepas. Kan kita ni duduk tengah antara dua Adam kan. Adam ni tak ada lah. Wujud ada, lawan dia Adam. Adam tak ada. Adam, Ain, Dal, Mim. Bukan Nabi Adam. Adam ada. Nabi Adam boleh ustaz sebut. Jangan tukar gitu. Adam ni tak ada. Wujud ada. Adam tak ada. Jadi kita ni sekarang ada. Tapi sebelum tu Adam tak ada. Selepas nanti Adam tak ada. Dia panggil kita duduk tengah antara dua Adam. Adam sebelum dia panggil Adam sabik, Adam yang dahulu. Adam kemudian dia panggil Adam lahik, Adam yang menghubungi kemudian. Bunyi Arab buat sikit Adam sabik, Adam lahik. Mana bunyi? Bunyi Arab payah selalu. Sekolah kau putih. Kalau orang putih tak sekolah Arab tu. Jadi kita duduk tengok antara dua Adam. Jadi ada kita ni, ada umpama bayang je lah kalau gitu kau. Tapi ada. Ada sungguh tinya ada Allah. Sebab ada Allah, tidak ada permulaan. Ada Allah, tidak ada kesudahan. Ni ada yang sebenar ke? Ada yang wajib. Ada pun kita ni, ada yang jaiz, yang harus. Kita ni apa? Jaizul wujud. Harus ada. Apa kata harus? Dah sebelum tu tak ada. Jadi ada. Nanti tak ada. Tak ada. Ada. Lepas tu tak ada. Lepas tu dihidupkan kembali. Ada pula di padang mahsyar.
Jadi tak ada ada. Jadi ada semua kita ada yang bukan ada yang wajib, ada yang harus. Ada yang diadakan oleh Allah. Adapun ada Allah, ada yang hakiki. Ada yang sebenar-benar, yang tidak ada permulaan. Dia tidak ada permulaan, pasti baqa, tidak ada kesudahan. Bila ada Allah, kidam dan baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baharu. Apa yang baharu? Yang baharu ni ada, tapi baru. Allah ni ada, sedia kala. Kan mukhalafatuhu lil hawadis. Hawadis ni makhluk lah. Kenapa dah sebut mukhalafatuhu lil makhluqat? Boleh juga. Mukhalafatuhu ta'ala lil makhluqat. Bersalah Allah bagi sekalian makhluk. Tapi kenapa disebut mukhalafatuhu lil hawadis? Bersalah Allah Ta'ala akan segala yang baharu. Sebab apa? Sebab dia bicara sebelum wujud, kidam, baqa. Ada Allah ni, ada yang sedia kala. Jadi selain Allah, ada yang hawadis, yang baharu. Itu dia pergi pada mukhalafatuhu lil hawadis tu. Walau sama je. Yang baharu tu kan makhluk. Kalau letak pada mukhalafatuhu ta'ala lil makhluqat, okey je, super je. Tapi ulama letak lil hawadis. Sebab kita duk bicara sebelum wujud, kidam, baqa. Ada Allah, ada yang sedia kala. Ada makhluk, ada yang hadis, yang baharu. Maka Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baharu, dengan makna Allah Ta'ala tidak serupa dengan sekian makhluk. Makhluk baharu. Ada tapi ada permulaan. Apabila Allah mukhalafah, Allah bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah berdiri dengan sendiri, tidak berkendak kepada zat dan tidak berkendak kepada yang menjadi akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat istighna. Terkaya Allah daripada segala-gala yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hak sifat 20 je ni. Ni hak sifat 20. Dok pandai nak cerita, tapi itulah akidah kitanya. Kalau jenis orang tua pandai cerita, dia cakap sedap orang tua ni. Dia cakap banget berenah, dia cakap. Sedap dengar dia cakap sifat 20. Ada orang tua yang mana kalau kita pergi ziarah dia, tak sihat mana dah dianya. Kita cakap bab sifat 20, luah mata dia. Oh, semangat dia. Ada. Kan kita kalau ziarah orang sakit, nampak letih dia, kalau kita cakap orang minat kan, kena. Kan? Bangun mula dia ni. Cakap orang minat. Cuba cakap orang tak minat. Ngatuk mata, ngatuk nak tidur. Dah orang letih dah. Dia pergi cakap benda hok kawan tu tak suka. Cuba cakap benda dia suka. Sehat dianya. Cerita sebab 20, sehat, suka. Berapa duk mulut. Daripada budak lagi, sifat 20. Boleh kau kita, bukan kata hak uzur tu, sebut sifat 20 dia letih. Hak segar pun dia letih dah. Hak segar, hak sehat. Gi mari. Sifat 20. Ni lemah Dok, tengok gagal ni. Kita ada ustaz nak mari ni. Ustaz baru ni nak mengajar. Mengajar kita apa? Sifat 20. Ni lemah lalu kita dengar. Hak segar ni lemah lalu dah. Tak jadi kuyu dah. Payah dia kata tak penuh. Tak kena. Mungkin payah orang ngajar tu, payah barangkali cara penyampaian. Tapi nak ceritanya kurang lacau. Dia kalau hak tak pernah belajar lah sifat 20 ni, hanya ngapa belaka.
wujud kidam bakok sampai kaunuhu mutakalliman, boleh katakan tak ada lah orang Islam kita dah erti nak ngapa. Tapi kalau tak pernah belajar secara halus sungguh sifat 20 ni, bila bicara kemudian dia jadi macam gelak gambar, tak nampak. Dia tak masuk. Dia tak nak pergi. Dia nak pergi. Sungguh saya jumpa bagai-bagai. Tapi kalau orang tak biasa belajar ni bukan tauhid, pekoh pun dia payah. Pekoh pun dia payah. Walah kalau kita belajar ilmu ni, pekoh paling mudah. Pekoh paling disukai dan pekoh paling mudah. Tapi bagi orang tak pernah belajar, pekoh pun payah. Orang Quran hafal. Tapi bagi orang tak pernah belajar, Fatihah payah. Gitulah. Quran kan orang hafal, Quran suti kan. Tapi bagi orang tak pernah belajar, Fatihah pun payah. Sebetul Fatihah dia lari. Sebetul Fatihah dia lari. Orang Quran suti hafal, dia sebetul Fatihah dia lari, tak ambuh. Helloh kau tu, helloh kau ni. Ada ni. Tahu ke? Orang pok surah ni apa panggil? Apa ni? Jenis ayang tu ni apa panggil? Elok ayang. Ayang tu lah. Dia lari kau tu, dia lari kau ni. Berjemaah 5 waktu. Ni cerita betul ni, berjemaah 5 waktu. Jadi pihak surau ni, kita ni kena betul Fatihah. Sebetul Fatihah je, bukan nak ngaji Quran besar pun. Nak betul Fatihah je. Allah lah. Maknanya apa tu? Hak mari tu, hak kita tak ambuh ke dia. Hak mari hak boleh dah, kita tak ambuh ke dia. Tapi kita jadikan dia sebagai apa ni? Sebagai penggalak lah mengadau. Jadi biar orang lain tengok tu. Tak, hak mari tu hak pandai. Tapi tak apa ramai hak pandainya, hak ramai tak pandai. Yang sasarannya hak tak pandai. Lari. Hak lari balik rumah lepas maghrib. Hak duduk luar. Duduk luar dia juga, duduk luar. Masuklah. Tak apalah. Masuk. Bila ada 4 kali cari tak ada. Balik Bosang ni. Berjemaah 5 waktu ni. Hak mari hak duduk depan ni, hak tu kita buat upang je hak tu. Hak tu hak jenis hak tu tahu dah dia pandai Quran. Apa benda Fatihah? Mudah sangat tapi bagi tak pernah belajar. Pekoh gitu juga, pekoh mudah. Tapi bagi orang tak pernah belajar, dia kalau tauhid ni dia hak payah tu fardu kifayah. Tapi kalau tak pernah belajar, hak asas-asas rukun iman pun tak lepas. Kalau tak pernah belajar. Kan ada orang-orang kau jenis duduk rumah je, suri rumah kan. Dia tak ada pengmang luar, dia duduk rumah je, jaga anak je. Tak pernah belajar, suami tak pernah ajar. Pekoh pun dia tak nampak, tauhid lagi tak nampak. Orang baik-baik, orang mayabang tak tinggal. Ada ni. Orang yang betul-betul jaga kehormatan diri, kehormatan keluarga. Dia tak ada campur kat luar. Tapi suami tak pernah ajar dia. Mak ayah dia dulu memang tak ada ilmu agama langsung. Boleh suami pun sama juga. Setakat semayang tu semayang lah. Tapi ilmu agama tak reti. Jadi bini dia pun dia tak pernah ajar. Bini pula tak pernah pergi masjid. Dia rumah je. Suami ke masjid. Suami ke masjid pun kalau ngajar dia tak reti apa pun. Dia balik nak cerita ke isteri dia. Tak reti dianya. Sampai dekat tak tahu gapo. Tak tahu gapo. Semayang tak pernah tinggal. Tak tahu sungguh ni. Bukan tak tahu. Kita kata sikit-sikit. Kalau bab tauhid tak tahu lah. Kalau cerita pula ni lagilah tak nampak. Tapi alhamdulillah kemudian nak belajar. Nak belajar payah pula. Nak boleh keturut.
payah nak boleh keturuk. Tak faham. Kini kata, yang wajib adalah belajar. Nabi kata dah kan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tuntut ilmu, kewajipan atas orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Tuntut ilmu yang wajib. Tahu, reti, pandai, apa, itu qada perbuatan Allah Ta'ala. Tuntut ilmu ni ikhtiar usaha. Ikhtiar usaha tak berkah. Kan tu pegangan kita kan. Jadi wajibnya belajar. Belajar lah. Tapi begitulah, belajar tak nampak ni kadang-kadang dia jadi putus hasil. Tak apa, belajar sampai ke mati. Allah wi ilmu, alhamdulillah. Allah tak wi ilmu, kita boleh pahala belajar dah. Bila kita Allah tak wi ilmu, amalan kita banyak salah. Salah dan belajar dimaafkan. Janji sedang belajar. Jangan tinggal belajar. Jangan putus asa dah belajar fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Itu pentingnya. Dia kadang-kadang ada orang ni dia ada kekurangan. Kekurangan dari segi IQ. Bila dia kurang dari segi IQ, tanggungjawab dia lebih kurang daripada orang yang IQ cergah. Orang IQ dia rendah, tak cerdik lah. Kan bodoh kasar pula, tak cerdik. Kan kita sekolah kan, ada hak cerdik, ada hak tak cerdik. Ada hak cerdik, rajin, ada hak cerdik, malah. Dia cerdik tapi dia malah. Tapi ada yang dia memang tak cerdik. Kalau dia buat rajin pun, tak ke mana juga. Orang jenis, orang apa? IQ rendah. Dia bukan malas, memang dia tak cerdik. Orang seumpama ni, dia punya tanggungjawab dia rendah sikit. Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberati melainkan atas kemampuan. Kalau Allah jadikan IQ dia rendah, kemampuan dia rendah, tuntutan agama pun rendah. Pada ni, Allah jadikan dia cerdik, IQ dia tinggi, jadi tuntutan agama jadi tinggi. Ada ni. Jadi kalau datang jadilah kita ni agak lambat belajar apa semua, kita belajar kodoh kita. Nak ajar anak macam mana? Sebab kita sendiri pun tak kemampuan untuk diri kita. Kita hanya belajar. Patut anak kita suruh belajar je lah. Dah ajar lah. Mak dah pandai nak ajar. Mak tak reti. Dosa mak tak reti nak berdosa ke mana. Belajar dah. Lepas tu kata, kalau Tuhan uji dengan IQ rendah, tanggungjawab pun rendah. Ada ni. Allah tidak akan memberati, melainkan yang sekuasa semampu kita. Orang Allah Ta'ala jadikan IQ dia cerdik, IQ dia tinggi cerdik, dia kena molek, kena ajar molek. Dan dia kena nyapa, kena cerita pada orang pula kalau Allah Ta'ala jadikan dia cerdik. Dan kita ni sekadar kita, alhamdulillah. Kenapa Tuhan tak beratkan kita dengan tuntutan-tuntutan yang lain. Umum kita gitulah. Kita belajar untuk diri kita. Anak-anak belajar sendiri. Mak tak nak ajar, mak tak pandai. Mak belajar semua tu untuk sendiri je. Sendiri pun tak lepasnya. Setakat tunaikan kewajipan je. Setakat buat asbab je. Wajib buat asbab. Wajib belajar. Mak belajar je. Mak nak mati dalam belajar je. Dan mak pandai ke tak? Ada hak pandai. Ada hak tak nampak. Hak pandai pun minggu ni, minggu depan tak pandai pula. Dia tak sudah pelik lah. Gitu je. Mana? Tapi belajar agama ni mudah. Tak ada ujian. Bayangkan kalau ada ujian. Sepenggal 3 bulan tau. Buat ujian. Bagi kertas. Lepas tu mana markah-markah bubuh dinding. Tak marilah jawapan dia. Mudah je. Siap. Boleh pahala. Perjalanan boleh pahala. Itu je. Apa? Nak menunaikan kewajipan, tuntut ilmu. Tapi kalau daripada budak lagi duduk sifat 20, sifat 20, kemudian nanti jadi ringan. Tapi kalau kita tak ada asas, kemudian tu jadi berat sikit. Gitu je lah.
Kita fahamlah realiti tempat kita. Kemampuan tempat kita ni macam mana. Hak tauhid. Bab pegangan. Faham, pegang. Gitu je. Hak bicara bab mukhalafatul hawadis. Ni bicara bab istighnaq lah. Kalau kita bicara dahulu macam mana. Hak berkaitan Allah tidak serupa dengan makhluk pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Tu perici lah. Hak bicara dahulu. Tidak serupa zat, pada sifat, pada perbuatan. Sekarang ni timbul pula golongan-golongan yang mengatakan Allah ni bertempar. Tu kena faham lah. Kita orang ni kena ambil tahu jugalah. Ambil tahu. Yalah kadang-kadang kita ni belajar tak berfaham. Mari pula hak sebaliknya. Hak sebalik pula tu ada nama besar. Ada sijil tinggi. Pandai pula berbicara. Anak-anak kita pula duduk. Oyak mak hak ni lah mak sebenar. Orang cerdik. Orang muda-muda kan. Kita nak ajar anak kita tak mampu. Dia cari hak dia pula. Dia jumpa hak sekarang ni. Ilmu hak baru-baru sekarang ni. Hak ada sijil, ada kedudukan, pandai berbicara pula. Ni fitnah lah pulaknya. Fitnah akhir zaman, fitnah akidah. Hak penting kitanya buat asbab molek, sabar, reda, syukur. Sebab apa? Allah pilih kita nak belajar walaupun tak nampak. Allah pilih kita nak belajar juga. Dan kadang kita sabar, reda dengan ujian Allah, kepayahan. Syukur. Syukur apa tak pandai? Syukur boleh belajar. Sebab apa? Sebab boleh belajar tu wajib. Pandai tu bukan hak kita. Syukur boleh belajar. Tuhawi faham pula. Syukur pula tuhawi ilmu. Ilmu ada kita ni hak Tuhan belaka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat ilmu yang Allah Taala kurniakan kepada kami. Hak kita tahu sebenarnya ni ini semua adalah datang daripada Allah. Ujian pula. Dak pandai ujian, sabar ke tidak? Pandai ujian. Jangan sombong. Kita belajar sekali lalu, kita boleh selalu. Sombong pula dah dianya. Itu ujian. Tuhan uji dengan lambat faham. Tuhan uji dengan cerdik dia. Pandai cakap dianya. Ujian pula situnya. Tapi hakikinya semua tu datang daripada Allah. Bagian kitanya hanya wajib buat asbab tuntut ilmu. Ni ada orang dia duk kalek kitab. Tapi dia jenis lurus. Lurus bendul. Kalau tanya dia tak nak jawab. Dia tak nak jawab. Mungkin kemungkinan di dia tu ada pemahaman. Tapi jenis lurus je. Jangan orang gini ni. Tahu kedudukan lebih ke dia. Mulut tak banyak. Perangai tak ada pelik-pelik. Orang yang tak cara. Pandai dah. Nampak dia orang luruh. Orang luruh kat gitu. Boleh meniti tentang sirah. Kalau hak luruh molek. Dia tak ada. Cara dia je. Orang tak pandang ke dia. Dia tak cara orang. Ni kadang-kadang keagama ni mana lama dah. Tapi dia kata usai. Kira balik. Tiap-tiap hari ada je ngupak orang. Dia kata, apa pula gitu kata. Dia. Tiap-tiap hari ada je dia kata. Makna tak ada hak tak ngupak. Hak tak ngupak tu demang tu dia kata tu. Tak pergi ke mana tu dia kata. Hak tak ngupak. Sehari-sehari tu ada juga. Allah kata, hak lama tu banyak mana dah pergi jumpa di masyar. Hak lama tu daripada balik sampai ke tu. Hak lama tu banyak mana? Masyar tu. Tu masyar belaka tu. Masa sekolah dulu mengupak apa semua masyar belaka. Lepas molek-molek duk belajar ni kalau tak ngupak demang jawapan dia. Tak pergi ke mana tu dak lah ngupak. Bayangkan orang tadi orang lurus je. Dak cara orang. Tak peduli orang. Orang pun tak ada kata apa ke dia. Dia pun tak ada setuh orang ni.
Tapi dia belajar je. Ada. Ada. Hak duk ponok pun ada. Dia macam lurus benda gitulah. Mana kalau kita kata IQ tu tak cerdik. Tapi jangan dengan pakaian dia istiqamah, dengan belajar dia istiqamah. Ada ni. Hak penting kita ni, kita buat sebab belajar molek fardu ain tauhid, peko tasawuf. Tahu sekali fardu ain tauhid kena belajar. Biar boleh tahqiq cerak molek, tapi atas kemampuan kita lah. Atas kemampuan kita tu hawi macam mana. Sebab tu orang mengajar ni kena tengok keliling orang panggil. Tengok keliling macam mana orang belajar. Orang kita ni pandai-pandai ke? Ada hak pandai-pandai. Hak pandai-pandai tu, hak tu, hak kena ngaji kitab besar-besar sikit. Hak ramai-ramai ni capung orang baru-baru, hak kita kena ambil kitab hak asas-asas. Kitab hak asas-asas. Faridah ni asas lah. Nak cari hak rendah dah faridah, payah dah. Faridah ni asas. Tapi walaupun fardu kifayah dah ni kita bicara. Sebab dia perhalusi pula. Tak apa. Sebab akan mengulangi balik apa yang kita belajar terdahulu. Tadi contohnya. Qiyamuhu binafsi. Dua makna tu. Yang pertama, Allah tidak pernah pada zat. Kalau Allah tidak bersifat qiyam binafsi, pasti Allah berkehendak pada zat. Mustahil. Makna yang kedua, Allah tidak pernah pada penjadi. Kalau Allah tidak bersifat dengan qiyam binafsi makna kedua, berarti Allah berkehendak pada yang mengadakan akal Allah. Mustahil. Sebab Allah ada sedia kala. Makna pusing-pusing balik kepada hak kita bicara dah, hak sifat 20. Maka apabila wajib baginya bagi segala sifat ini nescaya mustahil oleh segala lawangnya. Wallahu a'lam.